abad ke-19, Malaysia iaitu Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pernah menjadi tumpuan kuasa barat kerana kaya dengan sumber alam semula jadi sehinggakan mereka tertarik untuk menguasai kekayaan di wilayah tersebut. Antara kuasa barat yang pernah tiba di Malaysia pada sekitar abad ke-19 ialah Belanda dan British. Namun British lebih menyelam dan lebih lama bertapak di wilayah tersebut. Penjajahan British di Malaysia pada ketika itu telah menimbulkan isu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial apabila mereka mula menguasai ketiga-tiga aspek tersebut sehinggakan pemimpin tempatan kehilangan kuasa mereka. Oleh itu, kumpulan kami akan membentangkan mengenai penerimaan masyarakat tempatan di Perak, Selangor, Pahang Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak terhadap penjajahan British dari tahun 1874 sehingga 1900. Kedatangan British di Perak telah dibuktikan melalui Perjanjian Pangkor 1874 yang telah ditandatangani oleh Sir Andrew Clark, Sultan Abdullah dan juga pembesar-pembesar tempatan di Pulau Pangkor. Melalui perjanjian tersebut, seorang residen hendaklah diletakkan di Perak bagi membantu Sultan dalam urusan pentadbiran kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Oleh itu, pada November 1874, J.W.W. Bush telah diletakkan sebagai residen yang pertama di negeri Perak. Setelah pelantikan tersebut, beliau telah tergesa-gesa melakukan pembaharuan dalam bidang pentadbiran di negeri tersebut dan mengabaikan sultan dan pembesar-pembesar lainnya. Antara pembaharuan yang dilakukan ialah memperkenalkan cukai-cukai baharu, menghentikan hak memungut cukai oleh sultan dan juga pembesar, serta menghentikan sistem perhambaan di negeri Perak. Pembaharuan ini kemudian telah menyebabkan kemarahan orang-orang Perak kerana dianggap telah melanggar Perjanjian Pangkor 1874, yaitu residen tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam adat istiadat orang Melayu. Kemarahan ini kemudian telah menyebabkan penentangan orang Perak bermula pada tahun 1875 apabila mereka bersepakat untuk membunuh J.W.W. Bush. Tugas membunuh residen ini diserahkan kepada Datuk Maharajalela dan J.W.W. Bush berjaya dibunuh di Pasir Salak ketika beliau sedang mandi. Pembunuhan ini kemudian telah menyebabkan tercetusnya Perang Perak yang bermula pada tahun 1875 hingga tahun 1876. Di akhir perang tersebut, semua pembesar yang terlibat dalam pembunuhan J.W.W. Bush telah ditangkap dan ada di antara mereka yang menyerahkan diri kepada pihak British. Datuk Maharajalela pula telah dikenakan hukuman mati pada 20 Januari 1877. Kekalahan ini menunjukkan bahwa penentangan yang telah dilakukan oleh orang Perak telah menemui kegagalan. Selangor juga merupakan salah satu negeri yang telah menerima kedatangan kuasa barat, yaitu British pada tahun 1874. British telah lama ingin meluaskan pengaruhnya di Selangor, yaitu sejak pemerintahan Sultan Abdul Samad lagi, yaitu pada tahun 1857. Atas faktor utama ialah kekayaan biji timah. Perang saudara yang berlaku di Selangor kemudian telah membuka peluang kepada British untuk memasuki urusan pentadbiran di negeri tersebut. British telah menggunakan peristiwa rompakan kapal dagang British dan juga serangan rumah api untuk memaksa Sultan menerima perlindungan daripada British. Atas alasan Sultan gagal untuk mewujudkan keselamatan perairan Selangor untuk kegiatan perdagangan. Wujudnya Perjanjian British Selangor 1874 kemudian telah menjadi saksi rasmi kemasukan campur tangan British dalam bidang pentadbiran di negeri tersebut. Reaksi penerimaan pemimpin tempatan dan masyarakat tempatan adalah negatif. Bentuk penentangan yang telah dilakukan oleh pemimpin tempatan termasuklah meletakkan jawatan mereka apabila menyadari bahwa kuasa dan hak mereka semakin berkurangan dalam kerajaan. Manakala golongan penghulu dan datuk tidak segan-segan untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap British juga disebabkan oleh kuasa mereka yang semakin berkurangan. Penentangan mereka ini telah disokong oleh penduduk tempatan. Kedatangan British di Pahang bermula pada tahun 1888 apabila Sultan Pahang menerima sistem residen. J.P. Roja dilantik sebagai residen pertama yang dibantu oleh Hak Lifat. Kemasukan sistem residen di Pahang menyebabkan banyak pembaharuan berlaku. Antaranya, mereka telah membahagikan Pahang kepada 6 buah daerah yang diletakkan di bawah pemerintahan Majestic dan pemungut hasil daripada kalangan orang British sendiri. Pelantikan ini menyebabkan kuasa pentadbiran Sultan dan para pembesar terbuka. Maka pada tahun 1891, penentangan telah dilancarkan oleh Datuk Bahaman dan para pembesar lain. Penentangan ini juga disokong oleh Kelantan dan Terengganu. Pada awal penentangan, mereka telah melancarkan serangan di Lubuk Terua dan berjaya menawan Temerloh. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menyerang Kuala Tembeling, menyebabkan pasukan British menyerang balas dan Datuk Bahaman terpaksa berundur ke Terengganu dan Kelantan. Namun, mereka diburu oleh orang Terengganu dan Kelantan atas desakan British kepada Siam yang pada masa itu menguasai Kelantan dan Terengganu. Kebangkitan Pahang menentang British telah berlangsung selama hampir 4 tahun tetapi menemui kegagalan. Walaupun begitu, penentangan ini telah memberikan kesan yang buruk terhadap pentadbiran British di Pahang.
Di Negeri Sembilan, terdapat dua orang pembesar di negeri tersebut iaitu Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dan Datuk Shah Bandar Tunggal yang mengalami konflik apabila berlakunya perebutan kuasa di Sungai Ujong Negeri Sembilan. Datuk Kelana telah meminta bantuan daripada British untuk campur tangan dalam pentadbiran di Negeri Sembilan, namun pada mulanya British menolak. Namun pada tahun 1874, British telah mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong dan melantik Kapten W.I. Tatham sebagai penolong residen untuk membantu Datuk Kelana. Campur tangan British bertujuan untuk meluaskan kuasa mereka di Negeri Sembilan yang kaya dengan biji timah sehingga sanggup menghulurkan bantuan kepada Datuk Kelana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pelantikan Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong telah ditentang hebat oleh Datuk Shah Bandar bersama dengan pemerintah yang lain. Datuk Shah Bandar sangat marah dengan tindakan Datuk Kelana yang sanggup menggunakan taktik kotor iaitu dengan melibatkan British dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Reaksi Datuk Shah Bandar jelas menunjukkan bahawa beliau tidak mengiktiraf Datuk Kelana serta tidak menerima baik kemasukan British di Negeri Sembilan. Oleh hal yang demikian, Datuk Kelana telah mengambil keputusan untuk menyerang Datuk Shah Bandar di Rasak dan membakar rumah beliau di Kepayang, seterusnya membakar Rahang seminggu selepas itu. Tindakan Datuk Kelana semakin menimbulkan kemarahan buat Datuk Shah Bandar kerana ia adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Pada 11 November 1874, Datuk Shah Bandar telah menghantar surat kepada Governor British di Singapura dan memprotes tindakan British dan Datuk Kelana. Namun British telah menyebelahi Datuk Kelana. Akhirnya pada 30 November 1874, Datuk Shah Bandar menyerah kalah dan tidak mahu sebarang peperangan berlaku antara beliau dengan Datuk Kelana sehingga beliau terpaksa mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah di Sungai Ujong. Oleh itu jelaslah bahawa masyarakat tempatan di Negeri Sembilan yang diketuai oleh Datuk Shah Bandar sebenarnya menolak penjajahan British di negeri tersebut. Walaupun begitu, siri penentangan yang dilakukan oleh mereka telah menemui kegagalan. Sabah juga merupakan salah satu negeri yang telah didatangi oleh British melalui SBBU pada tahun 1881. Kedatangan mereka telah ditentang oleh ketua-ketua suku seperti Mat Saleh dan juga penduduk tempatan di Sabah. Terdapat dua faktor penentangan, yaitu tuduhan tidak berasas British terhadap Mat Saleh dan yang kedua ialah kuasa memungut cukai telah dirampas oleh pihak British. Penentangan dimulakan apabila pihak British menghantar pasukan polis ke Pulau Jambongan pada 29 Ogos 1895 untuk menyerang Mat Saleh tetapi gagal. Mat Saleh kemudian membakar kedai di kampung Tatabuan sebagai serangan balas. Setelah itu terdapat beberapa lagi siri penentangan British yang dilakukan oleh Mat Saleh. British akhirnya sedar bahawa usaha untuk menangkap Mat Saleh sebelumnya adalah sukar. Oleh itu, mereka melakukan pendekatan lain dengan berunding bersama Mat Saleh. Rundingan itu dipersetujui dan telah membawa kepada Perjanjian Menggatal tahun 1998. Titik perjuangan akhir Mat Saleh adalah ketika beliau cuba untuk meredakan persengketaan antara dua etnik dusun di Tambunan. Bagaimanapun, British telah menggunakan kesalahpahaman tersebut untuk menjatuhkan Mat Saleh. Akhirnya, beliau telah tewas pada tahun 1900 akibat serangan daripada SHTI. Pada mulanya, Sarawak berada dalam Kesultanan Brunei sebelum kemasukan James Brooke. Namun begitu, disebabkan James Brooke telah membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan kekacauan di Sarawak, menyebabkan James Brooke telah dilantik sebagai Governor Sarawak dengan gelaran Raja Sarawak. Terdapat beberapa siri penentangan yang dilakukan oleh penduduk Sarawak, salah satunya adalah banting. Banting merupakan salah seorang pembesar di Sarawak, khususnya di Hulu Batang Lupar. Penerimaan negatif Banting terhadap Brooke bermula apabila salah seorang pegawai Brooke yang dikenali sebagai DJS Baidi telah mengeluarkan arahan untuk memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sepadan Sarawak dan sepadan Belanda di Kalimantan. Tindakan lain Baidi yang telah menimbulkan penerimaan negatif orang Iban dan Banting juga adalah Baidi telah mengenakan cukai terhadap orang Iban di Hulu Batang Lupar hingga memasuki sepadan daripada kawasan pentadbiran Belanda. Barangan yang dibawa seperti tempayan dan tembaga turut dirampas oleh pegawai Brooke kerana gagal membayar cukai serta dikenakan denda sebanyak 10 kaki ataupun $7.20. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan Banting kerana barangan yang dirampas adalah barangan mewah orang Iban dan tidak sepatutnya dikenakan cukai. Banting dan pengikutnya juga tidak mahu membayar cukai terhadap perniagaan mereka di Kapuas. Pada tahun 1866, Bailey telah menghantar satu ekspedisi untuk menangkap Banting dan berjaya membunuh anak saudara Banting dan mayatnya dibawa ke Skrang. Hal ini telah menimbulkan kemarahan Banting dan menyerang Bailey di Skrang. Namun begitu, serangan Banting tidak berjaya menyebabkan mereka berunding. Charles Brooke telah bertolak ke Semanggang pada tahun 1867 untuk berdamai dengan Banting, namun
perdamaian tidak diterima, menyebabkan satu lagi siri pertempuran berlaku. Bahkan anak banting sendiri terkorban. Pada bulan Mac 1906, pengaruh serta kuasa Banting dilemah. Akhirnya, beliau telah melakukan perjanjian, iaitu tidak akan menentang pemerintahan Brooke lagi. Akhirnya, Banting serta pengikutnya telah berpindah ke Sungai Lemboyan di hulu Sungai Delok. Di penentangan pejuang Sarawak, iaitu Banting turut menemui kegagalan, menyebabkan penguasaan Brooke di Sarawak semakin kukuh. Secara holistiknya, masyarakat tempatan di Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak pada tahun 1874 sehingga 1900 jelas menunjukkan penolakan terhadap penjajahan British berdasarkan reaksi tempatan di setiap wilayah tersebut. Dari sudut pandangan masyarakat tempatan, British merupakan kuasa yang datang untuk merampas kuasa, pentadbiran dan ekonomi. Ini telah menyebabkan tempatan marah dan tidak berpuas hati terhadap British sehingga mereka melakukan penentangan untuk menyingkirkan British daripada wilayah mereka. Walaupun begitu, siri penentangan yang dilakukan oleh pejuang tempatan menemui kegagalan kerana kekuatan British dari segi ketenteraan dan pasukan keselamatannya.